كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Baik, alhamdulillah pagi-pagi ni masya-Allah ramai yang sudah berada bersama dengan kami pada ruangan komen tu di situ. Pertama tadi saya nampak siapa tadi?
Liza, jarang Liza tau komen mula-mula ni. Selalu Liza je komen tengah-tengah ataupun hujung. Hari ni dia first. Saya tak tahu lah. Tunggu depan ni kan aku nak komen mula hari ni. Macam tu kan. Okay Liza, terima kasih Liza kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Admin MKS. Admin MKS sila jawab. Okay. Dan teman-teman online sekalian. Baik, kita ada Ana Nur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana, semoga diberikan kesihatan yang baik sentiasa. Amin. Amin. Terima kasih Ana atas doanya. Kita juga ada Cik Salimah kita. Cik Salimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Kak Zah. Baik, Kak Zah kita jauh hari ni. Alhamdulillah Kak Zah. Ah, daripada mana tu? Negeri Indra Kayangan Masya-Allah. Dia guna ayat itu pula. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita ada Kak Aisyah. Kak Aisyah, sihat tak Kak Aisyah? Semalam tak ada di Masjid Yusof Ishak, saya tak nampak. Mudah-mudahan sihat ya Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga semuanya di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Okay. Siapa lagi? Kita ada Kak Latifah kita ada Zahira, Kak Rohaya dan semualah ya yang bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan di atas kesudian dan juga konsisten yang ada pada diri semuanya untuk terus-terusan mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Oh, semalam ada urusan, so sorry. Sakit, tak apa Kak Aisyah, tak jadi masalah. Yang penting Kak Aisyah sihat ya. Okey, baik. Seterusnya, hari ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen Muslimah muka suratnya supaya dapat apa? Supaya dapat dilihat oleh teman-teman yang lain. Kak Noh tak ada hari ni Kak Noh. Kak Noh Kamaria. Selalunya dia ada pagi-pagi dia komen. Liza, okay. Liza buka surat 264. Oh, Liza betul-betul prepare pagi ni. Nampak betul-betul. Dia nampak betul-betul dalam keadaan yang bersedia betul-betul pagi ni. Komen cepat lagi. Muka surat 264. Second paragraph Ustazah. Siap bagi love warna hijau. Hati hijau. Okey, tak apa. Ana Nur. Anar kata muka surat 264. Perenggan kedua. Hidayah atas perkara tersebut. Okey. Cik Salimah muka surat 275. Okey, baik. Boleh keluarkan slide saya? Terima kasih. Slide Ustazah pun hijau pagi ni. Biasa, tudung hijau, slide kena hijau. Macam tu kan. Baik, hari ini kita akan menyambung di bahagian yang terakhir. Kita tak silap saya bincang poin kita yang E ni macam nak dekat sebulan lebih juga ya. Kerana saya pecahkan sedikit demi sedikit kerana kalau nak baca gitu saja kan nanti dia tak faham. Sebab tu kena pecahkan sedikit demi sedikit perbincangannya supaya kita semua dapat ikuti perenggan demi perenggan dengan baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan selesaikan perbincangan untuk poin kita yang E iaitu hukuman yang Allah tetapkan atas dosa. Halamannya ialah halaman 275. Jika sesiapa yang muka suratnya sama sebagaimana saya dan Cik Salimah, tetapi menurut kepada teman kita yang lain semuanya di situ kan, Liza hari ni champion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam gini. Okey. Dia begini. Macam gini Liza. Hari ni champion dia. Masya Allah, tabarakallah. Okey, jika sekiranya yang muka suratnya berbeza daripada muka surat saya dan Cik Salimah, sila ikut kepada teman-teman kita yang ada di sini di mana mereka menyatakan bahawa muka surat mereka ialah 264. Jadi sebagaimana biasanya lah kita ada dua muka surat. Setiap pagi ni mesti ada dua muka surat. Satu 275 atau 264. Okey, antara dua lah ikut mana yang kitab mana yang anda miliki. Okey, baik. Di muka surat kita 275 ataupun 264,
Sila lihat pada perenggan yang di bawahnya. Tadi ada yang kata perenggan Ana kata perenggan hidayah atas perkara tersebut. Tak apa, saya nak tinggalkan perenggan itu. Kita terus masuk kepada perenggan yang berikutnya yang bermula dari lafaz Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan yang lurus dalam keputusan, ketentuan, larangan dan perintahnya. Okey. Jadi minggu lepas ingat tak kita bincang tentang apa? Ingat tak Cik Salimah minggu lepas bincang tentang apa? Ustazah bawakan hadis tentang apa? Ingat ke tidak? Zahira ingat tak Ustazah bincang tentang apa minggu lepas? Letak di ruangan komen. Ustazah nak lihat jawapan. Senyap je semua. Ingat ke tidak tu? Ingat ke tidak? Apa kita bincangkan minggu lepas? Hai. Lambatnya nak beri jawapan. Tak ada ke nak jawab? Jalan yang lurus. Okey. Iza kata jalan yang lurus. Cik Salimah pun kata tentang jalan yang lurus. Okey. Ana kata mereka yang meminta Allah jalan yang lurus akan bersama dengan 4 golongan. Golongan. Okey. Kak Zah memohon jalan yang lurus. Semua tentang jalan yang lurus ya. Betul. Kita tak nafikan, kita bincang tentang jalan yang lurus. Hadis apa yang saya bawa untuk jalan yang lurus itu? Saya datangkan sebuah hadis Nabi SAW. Bagi dia punya key point pun tak apalah. Hadis apa saya bawa. Jangan letak semualah, memang panjang sangat hadis tu. Panjang, hadisnya panjang. Tapi apa? Hadisnya tentang apa? Siapa ingat? Mencabar ya mengajar di secara online ya, mencabar. Betul, dia kena tunggu, kena okey, Kak Zah, hadis riwayat Tirmizi ya. Masuk lagi. Betul-betul. Hadisnya tentang apa? Tentang apa? Perumpamaan, okey Syaimak, perumpamaan jalan yang lurus. Baik, apakah perumpamaan itu? Be specific. Okey, apakah perumpamaan itu? Batasan Allah. Okey. Batasan Allah boleh terima. Tadi Syaimak kata perumpamaan jalan yang lurus. Jadi dalam hadis tersebut ada tentang batasan Allah. Lagi ada apa tentang hadis tu? Jalan yang lurus itu Islam. Okey, boleh saya terima jawapan Syaimak. Lagi ada sesiapa? Ada banyak pintu-pintu. Syaimak lagi. Ada banyak pintu-pintu. Okey, betul. Betul ada banyak pintu-pintu. Lagi? Selain daripada jalan yang lurus itu Islam, ada banyak pintu-pintu. Okey, Liza kata apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan. Okey, baik macam ni. Pada minggu lepas kita bincangkan perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis tentang jalan yang lurus di mana kanan kirinya ada 2 dinding.
Dinding-dinding itu memiliki pintu-pintu yang terbuka, dihiasi dengan tirai-tirai yang begitu cantik. Okey, so kita ada perumpamaan yang begitu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Baik, sesiapa yang ingin mengikuti perbincangan lanjut tentang hadis itu, sila rujuk kepada rakaman kuliah kami yang telah ada di Facebook dan juga YouTube. YouTube saya juga ada kan, untuk merujuk kembali perbincangan yang telah saya bahaskan tentang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan jalan yang lurus itu. Baik, pada pagi ini saya ingin bawakan sebuah ayat Al-Quran yang menyentuh tentang jalan yang lurus. Kerana tadi perenggan pertama, okey tak apa kita baca dulu ya perenggan pertama, nanti kan saya tertinggal pula. Perenggan yang pertama, perenggan yang ketiga kalau dalam kitab saya yang tadi ya, lihat kepada perenggan yang telah saya sebutkan, menyebutkan di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia sebutkan kepada kita tentang, Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan yang lurus. Sebab itu kita perlu berada di atas jalan yang lurus. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keputusan, ketentuan, larangan dan perintahnya. Dan Allah menunjuki siapa pun yang dikehendakinya kepada jalan lurus tersebut. Okey, Allah memiliki kuasa untuk mendorong kita, melorongkan kita kepada jalan yang lurus tersebut dengan kurnia dan rahmatnya. Allah boleh palingkan kita daripada jalan yang lurus itu. Sebab itu kita sebagai hamba, tugas kita minta kepada Allah. Okey, kalau kita tak minta kepada Allah, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada jalan itu. Okey, tak nak minta kan? Kita setiap hari kita minta dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami dengan jalan yang lurus. Kita minta begitu setiap hari dalam solat kita. Dan juga ada doa yang telah saya muatkan di perbincangan kita yang lepas tentang minta kepada Allah, jalan yang lurus itu. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah tetapkan kita di atas jalan yang lurus itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mantapkan hati dan jiwa kita agar kita tidak terkeluar daripada jalan tersebut. Okey, baik muslimah. Kita lihat begini. Uh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita apa yang ada di atas jalan yang lurus yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Di mana kalau sekiranya kita sebagai hamba tidak meminta kepada Allah, Allah boleh bila-bila masa sahaja memberikan jalan yang simpang lah, maksudnya mengenepikan kita daripada jalan tersebut. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Allah meletakkan hidayah pada tempatnya yang sesuai. Jadi Allah tidak menempatkan hidayah pada jalan yang bengkang-bengkok. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hidayah itu pada jalan yang lurus. Dan di sini dia kata, Allah memalingkan siapa pun yang dikehendakinya dari jalannya yang lurus dengan keadilan dan hikmahnya. Okey, jadi kita nampak tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu di atas jalan yang lurus, dan Allah letakkan hidayah, iaitu petunjuk di atas jalan yang lurus ini. That's why kita kalau nak apa-apa, kita mesti minta kepada Allah dengan jalan yang lurus tersebut. Kerana Allah tidak menempatkan hal-hal yang baik pada jalan yang bengkang-bengkok. Maka di sini dia kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa memalingkan siapa pun yang dikehendakinya dari jalannya yang lurus, dengan keadilan dan hikmahnya disebabkan hamba tersebut tidak pantas berada di jalan tersebut. Itulah konsekuensi dari jalannya yang lurus yang dia ada di atasnya. Pada hari kiamat, dia akan memancangkan jalan titian yang lurus bagi makhluknya yang menghantarkan mereka kepadanya sementara dia di jalan yang lurus. Daripada keseluruhan perenggan inilah nampak macam kucar-kacir ya ayatnya di situ. Okey, saya berikan dengan satu ayat yang mudah faham berkenaan dengan perenggan itu. Kita lihat begini muslimah. Dalam kehidupan kita ini, okey, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita dengan dua jalan. Satu jalan yang lurus, satu jalan yang selain jalan yang lurus itu, maknanya di luar jalan tersebut. Jadi, setiap perkara yang baik berupa ganjaran pahala, hal-hal yang mendatangkan
syurga untuk diri kita ini atau pemasukan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ianya Allah tetapkan di atas jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh memalingkan siapa saja dari jalan itu. Sebab itu dari awal tadi saya ingatkan, kita sebagai hamba Allah perlu berdoa. Maknanya minta kepada Allah tanpa putus supaya kehidupan kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus tersebut. Okey, jadi yang mudahnya nak kata di sini, Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat kelak juga akan meletakkan manusia yang baik-baik berada di atas jalan yang lurus itu sehingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini saya nak datangkan sebuah ayat Al-Quran yang bagi menguatkan perbincangan kita pada pagi ini. Kita lihat dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-153. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman pada ayat ini, Allah kata begini, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka kalian ikutilah. Jadi, apa-apa perkara yang baik, setiap hal-hal yang mendatangkan pahala, yang boleh bawa kita masuk ke dalam syurga Allah, tetapi kena ingat muslimah, hal-hal yang baik ini berkaitan dengan ibadah, ianya mesti sesuatu yang ditunjukkan dalam agama kita, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okey, ini baru kita kata jalan yang lurus. Kalau yang selainnya, jalan yang kita nampak baik tapi ikut kepada hawa nafsu, yang kita rasa betul dan sebagainya tapi sebenarnya salah, maka itu bukan jalan yang lurus ya, kita perlu tinggalkan. Namun di sini bila Allah kata inilah jalanku yang lurus, maka kalian sebagai hamba Allah perlu mengikuti jalan tersebut. Fattabi'uhu. Dan Allah ingatkan kepada kita sebab tadi pun saya kata kita ada dua jalan. Satu jalan yang lurus, satu jalan yang bingkang-bingkuk iaitu selain daripada jalan yang lurus. Allah kata begini, wala tattabi'us subul. Penggunaan perkataan as-subul di sini. Janganlah kalian ikut kepada jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili. Kerana jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Maknanya jalan-jalan yang ada selain daripada jalan yang lurus akan menyebabkan kita terkeluar daripada jalan tersebut dan akhirnya kita sesat. Sebagaimana pada hadis yang minggu lepas kan kita sebutkan ada dua dinding yang menghimpit jalan yang lurus. Sehingga ada penyeru yang kata, okey, jangan masuk pada dinding itu yang memiliki pintu. Pintu itu kalau kita buka, kita masuk, kita susah nak keluar. Bukan kita kata tak boleh keluar, boleh, tapi susah kita nak keluar. Dan pintu-pintu itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Samalah di sini bila Allah kata wala tattabi'us subul, janganlah engkau ataupun janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka kalian akan dipisahkan daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikum wasaqum bihi, maka itulah yang diperintahkan Allah. Kenapa Allah perintahkan sedemikian? La'allakum tattaqun. Supaya kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Begini muslimah, untuk kita lebih faham ya tentang ayat Al-Quran ini, saya juga ingin bawakan sebuah lagi hadis Nabi SAW yang lain. Jadi maknanya di sini kita ada dua hadis tentang jalan yang lurus. Pertama, hadis yang minggu lepas yang telah saya bawakan perbincangannya berkenaan dengan jalan yang lurus di tengah-tengah, ada dua dinding yang menghimpit, pada dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka dihiasi dengan tirai. Jadi Nabi kata ikut pada jalan yang tengah. Jangan ikut ataupun jangan masuk kepada pintu-pintu yang terbuka itu. Itu hadis yang pertama berkaitan dengan jalan yang lurus. Dikuatkan dengan ayat Al-Quran ini surah Al-An'am ayat 153. Kemudian kita kuatkan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan surah kenapa salah? Dengan hadis Nabi SAW yang lain, di mana ada pada satu ketika di kalangan para sahabat, Abdullah ibn Mas'ud dia ceritakan di dalam hadis ini. Dia kata bahawa Nabi SAW ada pada satu hari, ketika Nabi duduk-duduk dengan kami, Nabi dia menggariskan satu garisan. Okey?
Nabi dia gariskan dengan satu garisan. Okey, Nabi gariskan dengan satu garisan yang begitu. Bila kita lihat kepada hadis ini, bila Nabi letak dengan satu garisan itu tadi kan, Nabi kata apa? Ini adalah jalan Allah. Okey? Haza sabilullah. Nabi kata begitu dalam hadis ini. Okey, ini jalan Allah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud dia kata apa? Khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Nabi SAW, Nabi ni dia pun letakkan, okey, dengan garis-garis ataupun dengan kita panggil apa uh, line-line kecil di kanan dan kiri. Sekejap, saya rasa warna ni tak kena ni. Okey, ini jalan Allah. Lalu Nabi SAW, kita lihat dalam hadis ini, Nabi khatta khututan an yamini wa an shimali. Nabi pun letakkan garis-garis kecil di kanan dan kiri. Okey, kanan dan kiri jalan yang lurus itu. Bila Nabi letakkan garis-garis kecil ini, Nabi kata hazihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Bertepatan dengan apa yang kita baca dalam ayat Al-Quran ini. Okay, surah Al-An'am ayat 153. Allah kata wala tattabi'us subul. Dan dalam hadis ini Nabi gariskan. Nabi gariskan dengan jalan-jalan as-subul di kanan kiri, garis yang tengah itu. Lalu di dalam hadis ini menerangkan kepada kita, jalan-jalan kecil ini apa? Ataupun jalan-jalan yang banyak ini apakah ia? Nabi pun kata, kullu ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Pada setiap jalan-jalan yang kecil itu ataupun garis-garis yang lurus, banyak-banyak jalan ini ada syaitan. Okay, tadi saya lukis kita ada 6 kan? Contoh ada 6 di sini. Tak pasti Nabi letakkan berapa garisan, tapi ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi letak 2 garis. Tapi dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita garisnya lebih daripada 2. Okay, tak apalah, dua-duanya okey, tak ada masalah. Yang penting dia kita panggil sebagai subul, iaitu jalan-jalan. Maknanya di sini muslimah, kita lihat pada lukisan yang saya letakkan di sini. Kalau kita kata di situ ada syaitan di setiap jalan tersebut. Maknanya, okey, kita ada 6 garis yang saya letak di atas itu, kalau nampak tak dekat situ. Muslimah boleh besarkan slide Ustazah? Okey. Jadi dekat atas tu saya ada letak garis kan dekat tepi situ. Bila kita kata setiap jalan ini ada syaitan, maknanya tadi saya letak 6, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, 1. Syaitan-syaitan yang duduk dekat jalan-jalan ini yang mana akan sentiasa menyeru kita ni untuk ikut jalan-jalan tersebut. Tapi sekarang kita ada satu jalan yang straight, yang jalan yang lurus ini, yang merupakan jalan Allah. Maka ikutilah jalan Allah tersebut. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Summa qara'a, setelah Nabi SAW jelaskan kepada kita tentang dua jalan ini, satu jalan yang lurus, yang tengah itu, okay. Kemudian ada jalan-jalan yang lain di kanan kirinya. Kita sebagai seorang muslimah ikut perintah Allah, ikutlah perintah Nabi SAW, di mana Nabi suruh kita dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita agar ikut kepada jalan yang lurus itu tadi.
straight line yang Nabi SAW gariskan. Kita jangan ikut jalan-jalan yang ada di sekitarnya, yang ada banyak itu. Kerana inilah jalan syaitan yang akan mengeluarkan kita daripada jalan yang lurus tersebut. Okey? Jadi bila kita ni ikut kepada jalan yang lurus, insya-Allah setiap daripada diri kita akan berada pada keadaan yang mana tadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebutkan, iaitu kita ini akan sentiasa berada di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tentang kebaikan-kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahannya begitu. Okey, jadi kita tak nak kalau kita ikut kepada jalan-jalan syaitan tersebut, kita susah untuk kembali kepada jalan yang lurus. Ini sebagaimana pintu-pintu yang terbuka yang pernah kita bincangkan pada minggu lepas. Kan? Bila seseorang itu dia masuk dalam pintu yang terbuka, dia tak boleh nak keluar. Dia nak keluar boleh, cuma susah. Okey, susah. Tapi sekarang di sini, bila kita lihat tentang perumpamaan yang Nabi SAW berikan, Nabi SAW ingatkan kepada kita dengan satu analogi atau berikan kepada kita dengan gambaran yang begitu mudah. Sangat mudah. Jalan Allah satu saja. Okay, jalan Allah satu saja yang perlu kita ikut. Jalan yang lurus itu tadi. Tapi kalau jalan syaitan ini dia ada banyak. Kanan kirinya itu bukan satu tapi banyak. Di mana kalau setiap daripada diri kita termasuk pada mana-mana jalan-jalan yang ada itu tadi. Okay, mungkin jalan yang pertama, jalan kedua, ketiga ataupun sampailah pada jalan yang tak tahulah berapa kan. Syaitan ini dia akan menjadi pemimpin pada jalan tersebut sehingga kita dah tak nampak lagi di mana letaknya jalan yang lurus. Jadi ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Okey, Muslimah boleh besarkan kembali muka saya di situ. Maka di sini kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat surah Al-An'am ayat 153 yang dah kita bincangkan. Kemudian kita kuatkan dengan perbincangan dalam surah dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dengan status hadis yang hasan di sini. Jelas kepada kita bahawa jalan yang lurus ini bukanlah jalan sebarangan. Tetapi ia adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang soleh. Oleh mereka yang siddiq, mereka yang syuhada dan juga paling tinggi ialah di kalangan para nabi. Jadi kita nak diri kita sebagai seorang muslimah berada di atas jalan tersebut. Bila kita berada di atas jalan tersebut, inilah yang kita panggil sebagai jalan yang selamat. Baik, Ibn Jarir dia ada meriwayatkan kepada kita dengan sebuah sanad ataupun sebuah riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Di mana Ibn Mas'ud radhiyallahu an dia pernah ditanya tentang apakah itu jalan yang lurus. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu an dia memberikan jawapan yang begini, muslimah. Ada orang datang kepada dia, orang ini tanya kepada dia, "Wahai Ibn Mas'ud, jalan yang lurus tu macam mana?" Orang tanya gitu pada dia. Jadi di sini Ibn Mas'ud dia jawab begini. Nabi SAW, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan kita di pangkal as-sirat. Okay, ingat kalau kita kata as-sirat, gambarkan jalan yang lurus, line yang Nabi SAW gariskan itu tadi. Jadi Ibn Mas'ud kata apa? Nabi tinggalkan kita ini di pangkal. Di pangkal, di hujung tu, as-sirat tersebut. Sedangkan hujungnya ada di syurga. Okey? Ambil macam ni. Pen. Nabi dekat sini. Ni contoh perumpamaan yang diberikan oleh Ibn Mas'ud. Ya. Nabi dekat sini. Hujung jalan itu ni jalan lurus. Pen straight kan? Okey, jalan lurus. Hujung ni ada syurga. Bila hujung ni ada syurga, apa kata Ibn Mas'ud? Sementara di sebelah kanan kirinya, kanan kiri. Okay, ada jalan-jalan yang begitu banyak. Nabi dah tinggalkan kita ni. Bila Nabi SAW wafat, Nabi tinggalkan kita, kita berada pada jalan yang lurus. Kenapa saya kata begitu? Kenapa Ibn Mas'ud kata begitu? Kenapa Ibn Mas'ud kata begitu? Kerana Nabi tinggalkan kita dengan din, iaitu agama Islam yang bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tinggalkan kita di mana dalam keadaan Nabi dah menyampaikan risalah baginda, iaitu tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang
beramal soleh dalam kehidupan, tentang ibadah-ibadah kita, semua perkara-perkara yang menghantarkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Jadi kita berada di atas jalan yang lurus. Namun, di kanan dan kiri jalan yang lurus ini, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, ada banyak jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini, Ibn Mas'ud kata apa? Kemudian didapati padanya orang-orang yang menyeru siapa saja yang melewati. Kita jalan di atas jalan yang lurus ini, Muslimah. Okey. Kemudian bila kanan kiri kita ni, ada jalan-jalan yang lain. Ibn Mas'ud kata apa? Pada jalan-jalan yang lain itu ada bila kita jalan sini kan, orang panggil, "Eh sini ah Sakinah, mari sini ah, singgahlah sekejap kat sini kan. Ni ada banyak benda ni boleh tengok ke apa kan." Dia macam gitulah. Orang panggil kita, kemudian kanan kiri panggil sana, panggil sini, suruh singgah, tengok barang dia semua kan. Kita lihat keadaan ini, Ibn Mas'ud kata apa? Ramai yang akan menyeru kita untuk singgah di jalan yang mereka ada. Di jalan yang mana mereka berdiri itu. Lalu Ibn Mas'ud kata apa? Barang siapa yang mengambil jalan-jalan tersebut selain as-sirat, okey? Siapa yang ambil jalan yang ada di kanan kiri selain daripada dia terus jalan dekat atas ni kan? Kalau dia terus jalan dekat atas ini, dia selamat. Tetapi kalau dia keluar daripada jalan itu, dia pun pergi menyinggah kan? Dekat mana-mana jalan lah yang tadi menyeru dia itu, Ibn Mas'ud kata apa? Maka sampailah dia ke neraka. Maknanya jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang dipandu oleh syaitan, jalan kemaksiatan, jalan yang membawa kita kepada dosa, jalan yang akan menyebabkan kita sampai ke dalam api neraka Allah. Sebab tu tadi Ibn Mas'ud kata apa? Kalau kita dah berada dekat atas jalan yang lurus ini, kita jalan, penghujungnya kita akan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia simple je Muslimah. Okey? Hidup kita ni simple sebenarnya. Kan? Kita kalau buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang baik kepada kita. Kita kalau buat hal-hal yang mendatangkan pahala, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan pahala. Akhirnya kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kan, tak complicated. Straight je jalan dia. Tapi kalau kita pilih jalan yang banyak tu tadi, sampaikan kita confused tau. Aku kat mana Kenapa aku dekat sini Kenapa aku kat sini? Kenapa? Banyak sangat jalan. Inilah yang menyebabkan kita kan menyusahkan diri sendiri. Bila kita menyusahkan diri sendiri, akhirnya itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya menyusahkan diri sendiri ialah bila kita melibatkan diri kita pada hal-hal dosa. Kita sengaja buat perkara-perkara yang boleh uh, buat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Kan? Perkara-perkara yang begini. Yang sebenarnya kita boleh elakkan. Tapi kerana kita ikut kepada hawa nafsu kita. Kita ikut kepada keinginan kita. Yang mana kita rasa kita nak memuaskan diri kita ini. Kan selalu orang kata, selama saya hidup ni saya nak puaskan hati saya. Saya nak buat apa yang saya nak buat. Dipersilakan Muslimah. Tak ada siapa yang larang. Okey? Tak ada siapa yang larang untuk kita puaskan hati kita ni. Kan? Nak beli baju satu almari, sila belilah. Kan? Nak beli tudung sampai orang kata 200 color, belilah. Tak ada orang marah. Duit kita, tak ada orang marah. Nak beli kasut sampai 100 kasut, macam-macam color, macam-macam design, beli. Tak ada orang marah. Okey? Tapi kita kena ingat Muslimah, dalam kehidupan ini, kalau kita terlampau mengikutkan apa yang kita inginkan pada hati kita tu, nak puaskan hati kita sangat tu kan, sampaikan kita tak tahu dah nak beli mana ini kan dia complicated kan, betul tak? Ini adalah jalan yang mana syaitan suka Muslimah. Tapi sebagaimana saya kata tadi, tak ada orang larang. Itu pilihan kita. Kan? Sekati nak ikut mana jalan, ikutlah. Namun, kita ada jalan yang paling mudah. Walaupun ia mudah, tetapi kan dia adalah jalan yang kita kata tak merugikan kita langsung. Selalu orang kata benda-benda senang ni alah simple sangat ni, alah hai, macam cheap sikit lah gitu kan. Macam murah sangat benda-benda senang. Tak. Kalau berkaitan dengan jalan yang lurus, yang mudah ini, dia bukan benda yang murah. Tetapi ia adalah perkara yang begitu mahal. Kerana ia akan menghantar kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hidup kita memiliki teori yang begitu, insya-Allah Muslimah,
Senang hidup kita ni. Kita tak fikir-fikir benda-benda yang complicated. Maksud saya janganlah sampai tak ada critical thinking maksud saya begitu. Maksudnya kita ni taklah fikir macam benda yang kecil kan kita besar-besarkan tau. Kenapa gitu kenapa gini kenapa? Sampaikan kita rasa kecewa, disappointed, kita rasa sedih, hati kita tak tenteram, hati kita sakit. Dia macam tu. Kita tak nak hidup yang sedemikian muslimah. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah suruh kita ikut jalan yang lurus. Simple, senang. Nabi SAW juga ingatkan kita ikut jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Jalan yang lurus. Atau dengan kata lain, hidup kita ini, bila kita buat segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah, simple. Masuk dalam syurga, senang. Begitu juga yang Nabi SAW ingatkan kita ni sebagai seorang wanita. Iza salatil mar'a khamsaha. Jika seorang wanita itu dia solat 5 waktunya, mudah. Okey? Dia solat 5 waktunya. Kemudian dia jaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, berpuasa di bulan Ramadan. Okay, iza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Okey, 4 perkara ini mudah tau. Bila seorang wanita dia solat 5 waktu. 5 waktu tu maknanya dia tak buat qiyamul lail, qabliyah ba'diyah tak ada kan. Solat 5 waktu je. Lalu dia menjadi seorang muslimah ataupun seorang wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Dia tak ada puasa Isnin Khamis wanita ini. Dia tak ada puasa nak puasa Muharram ke tak ada. Dia tak jadi orang yang begitu. Puasa hari-hari putih ke apa, dia bukan wanita yang begitu. Tapi dia adalah wanita yang mana Nabi kata fokus pada puasa di bulan Ramadan, yang mana puasa di bulan Ramadan tu memang betul-betul berkualiti. Dia jaga. Okey? Kemudian dia adalah seorang wanita yang menjaga kemaluannya. Maknanya menjaga maruah diri dia lah. Kan, tak berpeleseran, tak buat hal-hal yang boleh mengaibkan diri sendiri, yang menjatuhkan diri dia, maruah diri dia, dia jaga diri, menjaga aurat. Ini semua termasuk kepada kita panggil menjaga kemaluan. Okey? Sebab kita kalau jaga aurat kita, bermakna situ kita menjaga aib kita. Baik. Lalu Nabi kata, dan dia taat kepada suaminya. Suami yang baik lah, kan suami yang soleh, dia taat kepada suaminya. Akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah dalam syurga daripada pintu mana yang engkau inginkan. Simple. Dia tak complicated kan. Dia tak ada melibatkan jiwa hati kan. Orang jiran sebelah beli sofa baru, kita pun sakit hati. Oh, jiran sofa baru ya, aku nak beli sofa baru. Kita nampak kawan kita beli kereta baru BMW. Oh, kita pun nak beli kereta lain lah, lagi bagus daripada kereta dia. Oh, kita nampak kawan kita baru naik pangkat. Kita pun sibuk-sibuk. Kenapa aku tak naik pangkat? Dia hidup kita sebagai wanita, dia bukan begitu muslimah. Kalau itu yang kita sibukkan, kita tak tenang. Hati kita ni tak tenteram. Kan kita asyik fikirkan macam mana kita nak jadi yang terbaik begitu. Tapi Nabi awal-awal lagi Nabi dah ingatkan kepada kita, kalau ikut jalan yang lurus itu tadi, itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, ikut jalan yang lurus. Dan khas untuk orang perempuan, simple. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan, taat suami kalau berkahwin, kalau ada suami, taat kepada suami, hidupnya aman. Akhir hujung hidup dia, nanti kita di akhirat, penghujung hidup kita ni cuma 2 je muslimah. Syurga ataupun neraka. Kalau hidup kita berada di atas jalan yang lurus. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-An'am ayat 154. Dan juga sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita dalam hadis yang baru kita bincangkan itu tadi berkenaan dengan jalan yang lurus ini. Dan bila kita pegang pada hadis wanita solehah yang buat 4 perkara itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita dalam syurganya. Dan Allah berikan kepada kita dengan satu privilege. Kau pilihlah mana-mana pintu yang kau nak masuk. Untuk orang perempuan ni, pilih. Syurga ni ada 8 pintu. Pilih. Nak masuk daripada pintu solat, nak masuk daripada pintu jihad, nak masuk daripada pintu Ar-Rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa, nak masuk daripada pintu sedekah, nak masuk daripada pintu orang-orang yang sabar, dipersilakan. Allah tak tanya, kenapa kau masuk daripada pintu orang sabar? Bukan sabar sangat pun. Allah tak tanya gitu. Sebab apa? Kita dah ada keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebagai seorang wanita yang memilih jalan yang lurus. Sebagai seorang wanita yang tak ada fikir-fikir benda-benda complicated ni sampaikan menjejaskan agamanya, akidahnya, sampaikan dia ni jadi orang yang tak tenteram. Dia bukan begitu. Kalau kita pilih jalan yang lurus itu tadi muslimah, senang hidup kita ni.
Sebab tu Nabi kata apa? Jangan ikut subul. Subul tu jalan-jalan yang banyak. Kalau kita ikut jalan-jalan syaitan ini, kita memanglah kan fikiran sana sini, ya Allah. Siang, malam, pagi, petang, tak tahulah apa yang dia hendak. Jiwa tak tenteram, asyik rasa tak ada kepuasan dalam hati ni kan. Itulah ayat kita. Puas lagi lah dalam hati ni. Masih kejar tu, masih kejar ni. Kita hidup ni muslimah kejar satu je. Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah apa pun yang kita buat dalam hidup kita ini, hal-hal yang baik ya, bila Allah reda, jalannya mudah. Okey, jalannya mudah. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan penyuluh pada jalan itu. Sebab itu di sini dalam kitab kita, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ingatkan kepada kita pada perenggan yang berikutnya itu. Dia kata apa? Berdasarkan perintah Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 154 itu tadi. Okey. 54, 53? 53. Okey. 153 itu tadi. Kita lihat begini, Allah pancangkan, maknanya Allah tetapkan bagi para hamba-Nya jalan yang lurus, lalu menyeru mereka semua kepada jalan tersebut sebagai hujah dan keadilannya. Kenapa ia jadi hujah dan keadilan? Kerana pada jalan yang lurus ini ada banyak perintah-perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Bila kita jadi seorang ibu yang bertanggungjawab, yang menjalankan amanah mendidik anak-anak contohnya. Kita jadi seorang isteri yang menjalankan hak-hak suami kita. Ini semua berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita seorang pelajar contohnya, kita adalah seorang pelajar yang belajar dengan penuh amanah, kan? Taklah meniru dalam peperiksaan. Ini perkara. Taklah kita ni pecah amanah dan sebagainya bila kita bekerja. Semua ini kita kata jalan yang lurus di mana adanya hujah, tertegaknya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata di sini Allah menunjukkan siapa saja yang dikehendakinya untuk menempuh jalan tersebut sebagai nikmat dan kurnianya hingga dengan keadilan dan kehendaknya hamba tersebut tidak keluar dari jalannya yang lurus yang dia berada di atasnya. Pada hari perjumpaan dengannya, Allah tetapkan bagi para hamba-Nya jalan titian yang lurus yang menghantarkan kepada syurganya. Lalu dia memalingkan dari jalan tersebut siapa saja yang telah dipalingkan darinya di dunia serta menetapkan siapa saja yang telah dia tetapkan di atas jalan tersebut selama di dunia. Kemudian Allah menjadikan cahaya kaum mukminin. Orang yang berada di atas jalan yang lurus ini ya muslimah, ketika kita hidup, kita sentiasa menetapkan ataupun menempatkan diri kita pada jalan yang lurus ini, di akhirat kelak Allah akan berikan kepada kita dengan cahaya. Okey, Allah akan berikan kepada kita dengan cahaya, dipanggil sebagai cahaya kaum mukminin ataupun cahaya orang-orang yang beriman. Cahaya kepada rasulnya serta apa-apa yang dibawa oleh rasul tersebut yang dulunya merupakan cahaya di hati-hati mereka sebagai cahaya yang nampak yang berada di depan dan di samping mereka ketika gelapnya hari perhimpunan. Kita perlukan cahaya ini muslimah. Bagaimana kita nak dapatkan cahaya ini iaitu dengan amal ibadah kita. Kita dah berada di atas jalan yang lurus. Seorang muslimah yang berada di atas jalan yang lurus ini, dia akan beramal soleh, taat kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. Okey, hinggalah perkara-perkara yang dia ragu-ragu pun dia tinggalkan. Kerana dia tidak mahu saja-saja menempatkan diri dia pada keadaan yang boleh menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka Allah. Orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan cahaya. Cahaya ini kita akan dapat ketika kita di dunia iaitu hati kita ni akan tenang. Ini maksudnya cahaya dalam hati orang yang beriman. Hatinya akan tenang. Sehingga cahaya itu kita akan bawa masuk ke liang lahat dan kita akan bawa setelah kita dibangkitkan kelak. Cahaya ini amat penting ketika kita berada di padang mahsyar. Kerana hari kiamat adalah hari yang gelap. Kita amat perlukan cahaya supaya kita dapat berjalan dengan baik di hari kiamat kelak. Ini pentingnya berada di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu Wa Taala di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Allah menjaga cahaya mereka sampai mereka melintasi titian sirat tersebut. Sebagaimana dia menjaga iman mereka hingga mereka berjumpa dengannya. Allah memadamkan cahaya orang-orang munafik ketika mereka
benar-benar memerlukannya sebagaimana dia memadamkan cahaya tersebut dalam hati mereka di dunia. Okey. Jadi kita lihat, saya nak kuatkan statement Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ni kan. Sebab dalam perbincangan yang dia bawakan kepada kita tidak dinyatakan dengan kita hadis ataupun ayat Al-Quran untuk dia support statement dia. Jadi kenapa saya sengaja keluarkan dia? Sebab kita tak nak dia menjadi perbincangan yang sekadar perbincangan, oh Imam Ibn Qayyim kata gini, kata gini. Tetapi kita nak perbincangan ini dia ada base-nya yang kuat. Iaitu dasarnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab itu daripada minggu lepas ya, dalam kitab memang tak ada menyatakan kepada kita dengan hadis-hadis Nabi SAW ataupun dengan doa. Tetapi saya bawakan supaya kita ni bila kita bincang kitab ini, kita nampak di mana sebenarnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia dapat that idea. Okey, mana dia dapat idea itu sampaikan dia mengeluarkan statement sedemikian. Jadi jelas kepada kita apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bukan daripada pendapat dia semata-mata. Tetapi dia ambil daripada Al-Quran. Contohnya perbincangan kita pada pagi ini, kita dapati ia berada dalam surah Al-An'am ayat 153. Kemudian saya kuatkan dengan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab musnadnya yang mana statusnya adalah Hasan tentang jalan yang lurus itu. Baik, bila kita baca perenggan ini Muslimah, kita dapati apa yang dibawa oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu tadi, ianya adalah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dengan cahaya yang dimiliki oleh orang yang beriman. Okey. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, iaitu pada ayat yang ke-8 itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang cahaya yang dimiliki oleh orang yang beriman. Namun sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sebentar ya. Mana poin saya tu? Salah buku kot. Salah buku agaknya. Okey, tak apa. Kita fokus kepada ayat ini. Sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya mereka jadi hamba Allah yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi bila kita ni dah jadi seorang muslimah yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah kata asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kalian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar dan memasukkan kalian dalam syurganya di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya, pada hari kiamat nanti Allah tidak menghinakan para nabi. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang mukmin yang beriman bersama dengan dia. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita berada di atas muka bumi ini Muslimah, bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hamba Allah yang bertaubat senantiasa dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Ini adalah situasi yang Allah kata bentuk pujian kepada mereka yang beriman kepada Allah, ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan orang-orang beriman. Okey, maknanya kita berada di atas jalan yang lurus. Pada waktu itu Allah kata akan ada cahaya. Okey, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, engkau sabar ni betul ke ni? Ayat ni macam salah Kejap. Salah ayat ni je. Tu saya macam pelik betul ke ni? Sebentar ya Muslimah, saya cek balik ayat ni. Pelik betul bunyi ayat ni.
Macam tu. Bukan pelik, ayat tu betul ke surah At-Tahrim sebenarnya? Betul lah. At-Tahrim ayat yang ke-8. Okey, betul ayatnya. Okey, surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Kenapa? Mungkin saya teringat ayat yang lainnya. Okey, surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ah, mana kitab tu ni? Sekejap, ya. Baru ke betul. Minta maaf, salah salah standby buku. Okey, sikit lagi kita nak bincang di sini. Okey, Muslimah, kita lihat. Dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memuatkan kepada kita dengan doa orang-orang yang beriman supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan cahaya yang ada pada diri orang yang beriman, iaitu dengan doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini sebenarnya adalah satu keadaan di mana orang yang beriman, mereka ini ketika melalui titian sirat, mereka amat takut melihat orang-orang yang terjatuh di dalam api neraka. Sebab titian sirat ini yang muslimah, bawahnya adalah api neraka yang menyala-nyala. Di kalangan para ulama ada menyebutkan tentang titian sirat ni, dia bukan macam kita naik bridge, bukan gitu. Tapi disebutkan bahawa jalannya setajam pisau ataupun senipis rambut kita. Kita bayangkan, kita ni kalau berada dekat jambatan yang tinggi pun kita dah takut kan. Kita kalau orang kata kita gayat lah, orang macam tu kan. Macam takutnya alamak tak boleh jalan sampai menggigil kaki kita. Tetapi nanti di akhirat, setiap daripada diri kita akan melalui titian yang sedahsyat itu. Yang kita panggil sebagai as-sirat. Pada waktu itu, kita orang yang beriman akan melihat satu demi satu orang yang tewas di atas titian tersebut. Kita akan menyaksikan pelbagai macam keadaan orang yang melalui atas titian itu. Okay, kita akan nampak ada orang yang mana dia merangkak. Okay, Nabi ada ceritakan keadaan orang yang merangkak, yang mana dia dah tersangkut kan. Kerana Nabi sebutkan di atas titian ini akan ada duri-duri yang tergantung. Apa tugas duri ini? Dia kait. Dia akan mengait orang yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kita ni dah jalan tau dekat atas titian tu kan. Tapi kalau Allah kata, kait orang ni. Duri ni akan tolak, kait kepala dia sampai kan dia jatuh masuk ke dalam api neraka. So dalam keadaan yang begini, kita bayangkan, kita jalan di atas satu sirat, satu titian yang mana bawahnya memiliki api yang begitu bahang. Bahang api neraka ni bukan macam bahang, bukan bahang yang biasa-biasa ya. Kita nak lalu tu, dah lah takut. Kemudian amal tak banyak kan. Seterusnya kita akan nampak ramai orang dah tewas. Cuba kita bayangkan kita berada di atas titian itu, agak-agak kaki ni boleh ke tidak? Sebab itu kita amat perlukan cahaya.
yang kita perlu usahakan hingga sejak hari ini, yang akan kita bawa hingga ke hari kiamat kelak. Dalam ayat ini sebenarnya di kalangan orang yang beriman bila mereka nampak teman-teman mereka di kalangan orang yang munafik jatuh ataupun orang-orang yang tak beriman kepada Allah jatuh di dalam neraka ketika melalui titian sirat itu. Sebab tu mereka ni berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, Engkau sempurnakanlah cahaya kami. Kerana cahaya ni dia akan bantu kita di padang mahsyar, bukan saja di padang mahsyar, tetapi ketika kita nak lalui titian sirat itu. Okey. Dalam keadaan di mana Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia menjelaskan pada ayat yang ke-12 surah Al-Hadid. Saya nak kuatkan surah At-Tahrim ayat yang ke-8 ini dengan surah Al-Hadid pada ayat yang ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Iaitu pada hari ketika kamu melihat orang yang mukmin di kalangan lelaki dan di kalangan wanita sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di belakang kanan mereka. Kan cahaya ini dia bantu kita. Bila kita nak lalui titian sirat yang gelap, gelita, yang mana ia hanya senipis rambut titian itu, tak tahu kaki ni boleh tak kita nak balance. Contoh kita anggap tali. Kalau tali pun kita susah nak balance, bayangkan ya, kalau kita jalan pada satu line yang mana senipis rambut kita. Macam mana tu? Kita tak terbayangkan, tapi pada Allah itu tak mustahil. Allah boleh buat kita jalan di atas titian tersebut. Yang sedemikian rupa. Yang mana begitu dahsyat. Yang di bawahnya api yang begitu membahang. Uapnya naik, dia dah buat kita, panas macam mana nak jalan ni? Dengan tali yang begitu tipis, dengan keadaan yang mana ada duri-duri yang sibuk nak mengait, yang tolak orang sana sini, dengar jeritan orang kat depan dah terpekik, terpekau. Ia sangat mengerikan keadaan itu. Di sini Allah kata, busyra, berita gembira kepada orang-orang yang beriman kerana mereka memiliki cahaya di hadapan dan belakang mereka. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Kelak di hari kiamat, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka di tempat pemberhentian hari kiamat sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita beramal soleh, banyak, cahaya kita juga akan banyak muslimah. Kalau kita amal soleh sikit-sikit sahaja yang kita tak hiraukan ketika kita di dunia ini, cahaya kita juga akan sedikit sedemikian. Sebab itu, dalam pentafsiran beliau kata apa? Cahaya yang dimiliki oleh orang yang beriman, ia adalah berdasarkan amal perbuatan masing-masing. Kita tahu kita ni beramal yang bagaimana. Kan? Apa yang kita buat di atas muka bumi ini tentang amalan-amalan kita, kita masing-masing tahu. Saya tak pernah kata, oh, cik ni amalannya banyak ya. Nanti kan mesti cahaya dia banyak. Kita tak pasti keadaan diri kita ataupun keadaan orang lain. Sekarang ini, bila kita bincang ni sekarang muslimah, kita lihat pada diri sendiri. Okey, lihat pada diri kita. Amal aku ni macam mana ya? Banyak ke sedikit? Yes. Muhasabah. Diri masing-masing. Dalam keadaan yang begini, Imam Ibn Kathir rahimahullah dijelaskan kepada kita, mereka ini berjalan di atas titian sirat dengan cahaya masing-masing. Di antara mereka ada cahayanya seperti gunung. Ada nanti di kalangan kita cahaya kita tingginya seperti gunung, Masya Allah. Kan? Dia menjadi penyuluh untuk diri dia melalui titian sirat itu. Dia nampak semuanya, kanan, kiri, belakang, semua dia nampak. Mudah untuk dia seberang titian sirat tersebut. Tapi ada orang cahayanya seperti pokok kurma tingginya. Ada yang cahayanya seperti orang yang sedang berdiri. Maknanya ikut saiz badan dia je cahaya tu. Dia tak terang sebagaimana cahaya orang yang mana memiliki cahaya setinggi gunung. Tak seperti itu. Tapi cahaya dia cukup ikut kepada saiz badan dia sahaja. Lalu ada juga orang yang mana cahayanya paling kecil. Cahaya orang yang paling kecil ini ialah orang yang mana cahaya itu hanya berada di hujung jari, ibu jari kaki dia. Macam mana tu? Lihat ibu jari masing-masing, ibu jari kaki masing-masing tu kan. Bayangkan kita nak lalui titian sirat dengan cahaya yang begitu saja. Dia tak cukup muslimah. Kita tak nampak apa. Dan yang paling mengerikan, cahaya itu sekejap hidup, sekejap mati. Akhirnya cahaya itu mati terus. Bukan sebab bateri tak kuat ya.
Bukan sebab wifi ke tak kuat ke apa, kan hilang-hilang ke apa, tak. Tapi kerana itulah amalan dia. Allah itu Maha Adil Muslimah, kena ingat. Allah itu Maha Adil. Allah akan tetapkan kita macam mana kita dekat dunia, begitulah kita di akhirat. Jika kita di dunia, kita adalah seorang muslimah yang solehah, berusaha berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus, ikut kepada perintah Nabi, buat segala amal soleh, tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, tinggalkan. Allah akan beri sebagaimana yang kita usahakan ketika kita di akhirat kelak. Jadi, ada orang pada waktu itu, Imam Ibn Katsir kata, cahaya yang dia miliki hanya berada di hujung ibu jari kaki dia. Itu pun dia tak on seterusnya. Tetapi dia sekejap hidup, sekejap mati. Akhirnya lampu itu mati. Kita ni kan mudah-mudahannya di kalangan orang yang beriman yang belum lagi seberang, yang tengah tunggu turn ni, kita akan nampak teman-teman kita, orang lain semua sedang seberang tu. Kita akan nampak keadaan yang mengerikan di hadapan mata kita tu. Kita nampak orang lain dah jatuh, orang lain kena tolak dengan duri itu. Cahaya orang yang tingginya besar, cahaya dia besarnya sampaikan dia berjaya seberang. Masuk ke dalam syurga Allah. Sampai ke hujungnya, alhamdulillah. Sekarang ni kita menanti nasib kita ni. Aku ni macam mana sekarang ni? Boleh ke tak ni aku seberang ni? Nampak banyak sangat perkara yang mengerikan pada waktu itu. Sehingga kan bila orang yang beriman, dia melihat keadaan orang munafik, hilang cahayanya. Lalu dia jatuh ke dalam api neraka dengan teriakan. Bukan satu orang tau yang berteriak. Kita ada pelbagai macam makhluk, pelbagai macam manusia, pelbagai macam perangai yang ada pada waktu itu. Yang berteriak dengan sekuat-kuatnya, yang menjerit itu ini, yang menangis, meraung, terpekik, terlolong. Kerana dalam keadaan yang begitu takut sekali. Kita pada waktu itu fikir, aku macam mana ni? Aku macam mana? Cukup tak cahaya yang aku bawa ni untuk seberang titian sirat? Sebab itu penting muslimah. Hidup kita ini beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah kita sesekali memandang remeh pada setiap amalan yang kita lakukan. Bila kita beramal soleh ini, lakukan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal soleh ini, kita ikut sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan, ajarkan kepada kita. Supaya amal yang kita buat, ia bukan amal yang setakat penat lelah kita. Supaya amal yang kita buat adalah amal yang betul-betul berbaloi. Amal yang betul-betul akan Allah kurniakan kepada kita dengan cahaya yang kalau boleh kita hendak, biarlah ia cahaya yang sebesar-besarnya, seterang-terangnya, sehingga kita dapat melalui titian sirat itu nanti dalam keadaan yang selamat. Sebab itu, Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa. Okay. Nabi SAW berikan kepada kita dengan doa ini. Maknanya Nabi amalkan doa ini. Dan saya yakin ramai antara kita yang dah hafal doa. Iaitu kita nak minta supaya Allah jadikan untuk kita ini cahaya. Bukan hanya depan belakang muslimah, tapi untuk keseluruhan diri kita. Doa ini kita baca bila kita nak menuju pergi ke masjid. Dan setiap hari, saya yakin ramai di kalangan muslimah di sini yang mengikuti kuliah-kuliah duha, yang dalam perjalanan menuju ke masjid, kita jangan tinggalkan doa ini. Ambil peluang untuk baca. Kan? Esok nanti nak pergi kuliah duha, jalan menuju ke masjid, baca doa ini. Ini doa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi minta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, kau jadikanlah pada hati aku ini cahaya. Wa fi lisani nura. Dan pada lidahku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nura. Dan pada pendengaran aku dengan cahaya. Wa ja'al fi basari nura. Dan pada pandangan aku itu dengan cahaya. Wa ja'al min khalfi nura. Wa min amami nura. Dan jadikanlah pada bahagian belakang aku ini cahaya, pada depan aku cahaya. Waja'al min fawqi nura. Ya Allah, kau jadikanlah di atas aku ini cahaya. Wa min tahti nura. Dan di bawahku juga engkau jadikanlah cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, kau berikanlah kepada aku dengan cahaya.
Kenapa permohonan tentang cahaya ini penting? Sila kaitkan dengan perbincangan kita tadi. Cahaya ini bukan kita kata sebab kita nak kehidupan kita tenang, kehidupan kita baik, kehidupan kita sentiasa dipandu dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi cahaya ini amat penting untuk kehidupan kita di akhirat kelak yang membantu kita dalam banyak urusan kita di hari kiamat sebelum kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita ingin dapatkan cahaya itu, muslimah? Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dan tempatkan diri kita di atas jalan Allah yang lurus. Allah akan berikan kepada kita dengan cahaya. Doa ini bukan sekadar kita just doa-doa macam tu, muslimah. Tapi kalau kita tak ada usaha, memang takkan Allah berikan kepada kita dengan cahaya. Jadi kita doa memang betul kita mintakan kepada Allah, "Ya Allah, kau bagi, kau jadikan aku cahaya depan belakang, mata aku cahaya, hati aku cahaya." Bukan itu, dia bukan hanya sekadar permintaan, tapi bagaimana usaha kita untuk mendapatkan cahaya itu. Dan sebagaimana penerangan Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya itu tadi yang telah saya bacakan, setiap daripada diri kita, kita akan ada cahaya berdasarkan kepada amalan masing-masing. Jadi fokus dengan amal soleh. Jangan bosan untuk jadi seorang muslimah yang beramal soleh. Walaupun saya tahu kadang-kadang kita rasa, ya Allah, penat dah. Penat nak baca Quran. Penat nak qiyamul lail kan. Penat dah rasa nak cakap baik-baik ni penat. Kita cakap baik-baik, orang cakap jahat pada kita. Kita jadi baik, orang buat jahat pada kita. Orang kata kita gitu, orang kata kita penat, muslimah, penat. Keadaan itu amat memenatkan. Tapi kita jangan jadikan kepenatan kita itu sebagai alasan untuk kita berhenti menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Kerana kita inginkan cahaya Allah itu tadi, yang Allah berikan kepada kita untuk menyuluh kehidupan ini. Bukan hanya di dunia, tetapi cahaya ini amat penting bagi menyuluh kehidupan kita di alam barzakh. Dan juga paling penting, ketika kita melalui titian sirat itu. Mereka yang tewas di atas titian sirat, penghujungnya adalah neraka. Mereka yang berjaya melalui titian sirat itu dengan membawa cahaya berdasarkan kepada amalannya adalah insan yang Allah tempatkan dalam syurga. Dan usahanya bermula daripada hari ini. Ia bukan usaha yang kita kata nanti-nanti. Tak apalah esok, lusa. Nanti saya beramal lah, kan? Nanti saya buatlah. Saya taatlah kepada Allah. Sekarang ni saya nak enjoy. Saya nak puaskan hati saya. Nanti saya dah tua, saya dah tak boleh nak bangun. Barulah saya ingat kepada Allah. Jangan tunggu sampai pada masa kita menyesal dengan penyesalan yang tak sudah. Bila kita nak beramal, beramallah di saat kita memiliki kesihatan yang mantap, muslimah. Supaya kita tak kesal. Kenapa dulu masa saya kaki saya kuat je, saya tak solat berdiri. Sekarang ni tak kuat baru fikir nak solat. Solat pula duduk, kan. Lepas tu tak boleh pula nak sujud. Kita tak ada rasa kepuasan dalam ibadah, muslimah. Walaupun saya kata itu sedikit pun tidak mengurangi, tapi dia tidak ada kepuasan dalam beribadah. Kita kalau boleh kita nak berdiri dalam solat kita. Kita kalau boleh kita nak sujud dengan lama pada Allah. Dahi kita cecah sejadah. Begitu keadaan sempurna kita panggil. Tapi kalau dalam keadaan nanti, bila kita dah tak mampu, kan, nak berdiri, dah tak mampu nak sujud, dah tak mampu itu, tak mampu ini, kita akan rasa, ya Allah, kenapa masa aku dulu muda-muda,
Kenapa masa aku dulu kuat, Allah bagi aku kesihatan. Orang kata taklah kesihatan sempurna, tapi boleh orang kata bangun, bolehlah jalan, bolehlah buat apa-apa kerja. Ada orang kata kuatlah juga. Kenapa aku tak buat semua ni? Kenapa sekarang baru aku nak buat? Sayang, kan? Jadi gunakan apa yang kita ada, yang Allah berikan, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat untuk belajar ni semua kan. Nikmat boleh menghafal, nikmat boleh membaca, nikmat boleh fikir dengan waras ni muslimah. Sebab kita tak tahu nanti kalau usia kita 60, 70, kita ni lupa-lupa kadang-kadang. Kan? Ramai orang yang begitu bila dah senior kan. Lupa-lupa, maaf kata ada yang nyanyuk, ada yang tak ingat apa. Jangan sampai dah begitu keadaan kita, kita nak menyesal pun tak berguna muslimah. Sedangkan kita nak kumpulkan cahaya tu bukan perkara yang mudah. Kita nak dapatkan cahaya yang banyak dalam hidup kita ni bukan perkara yang mudah. Tapi itulah yang amat kita perlukan. Kalau kita boleh berusaha, orang kata all out dalam kehidupan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita ini. Kenapa kita tak all out untuk cari ataupun kumpul cahaya untuk kita bawa ke akhirat kelak? Jadi ini adalah hal yang untuk kita muhasabahkan bersama ya muslimah. Dalam kehidupan kita ini, ada banyak perkara yang kita usahakan, tapi kenapa kita tak nak usahakan untuk mendapatkan cahaya yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Dan kita asyik remehkan ibadah, asyik remehkan kebaikan, asyik remehkan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang bawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa ataupun kita selalunya dalam keadaan yang memandang sepi kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Dia macam tu je kadang-kadang. Tak nak ambil kebaikan. Biar buat bodoh je. Padahal itu adalah kebaikan. Allah bagi kekuatan solat. Kau nak solat, biarkan. Suka hatilah aku tak nak solat, kau beli apa? Gitu, ikut perasaan. Kan? Kita cakap dengan dia, jaga mulut, jaga lidah, cakap yang baik-baik. Suka hati aku, mulut aku. Kau beli apa? Ada orang begitu. Jangan sampai hilang ya rahmat Allah pada diri kita kerana mengingkari banyak perintah Allah. Kalau begitu keadaan kita, saya bimbang. Cahaya yang Allah berikan pada kita ni hari kiamat kelak hanya berada di hujung ibu jari kita. Ibu jari kaki kita. Yang dia sekejap hidup, sekejap mati dan akhirnya mati bersama-sama dengan kita masuk ke dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan beramal soleh, menjadi seorang muslimah yang kuat, taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan motivasi diri untuk terus-terusan belajar agama, duduk dalam kuliah-kuliah agama, mendengar perkara-perkara yang baik. Kerana bila kita dekat dengan hal-hal yang baik ni ya muslimah, kepribadian kita juga turut akan menjadi baik. Dan kita ingin jadi insan yang sedemikian sehingga orang yang ada di sekitar kita juga turut senang dengan keberadaan kita berada di sisi mereka. Okey muslimah, sekali lagi terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan ya, dan kesihatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.